What's up, gang? What's on the news today? Bang, bang. So, hari ni Hafiz nak bercerita berkenaan dengan kisah seram hari ni. Style tu. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum. Hai everyone. Kepada mereka yang dah lama hadir, aku ucapkan terima kasih. Dan kepada mereka yang baru hadir dalam Santai Chill, jangan lupa like, share dan subscribe Santai Chill, okay? So hari ini aku ingin bercerita kisah seram berkenaan hostel. Aku pasti ramai penonton-penonton Santai Chill yang ada pengalaman kisah-kisah seram hostel. Jadinya cerita kali ini disampaikan oleh seorang penonton, di mana dia menuntut sebuah IPTA yang aku tak boleh mention dekat mana. Aku rasa mungkin korang tahulah. Yang mana tahu tu tahulah kan. Jadi kisah ni berlaku dalam sekitar era tahun 2010 macam tu lah. Di mana kalau korang ingat kan, remaja-remaja pada era-era 2010 ni, macam aku dulu hidup zaman 2010 ni kan, 2010-2011 ni, di mana zaman tu adalah zaman Super Saver. Super Saver yang kalau korang tak tahu, kau pergi Google apa benda Super Saver ni kan. Jadinya macam aku dulu tepat pukul 12 malam, zaman-zaman aku ada awet lah kan. Sekarang dah single dan sedih juga. Jadinya pukul 12 malam selalunya pelajar-pelajar IPTA kan, terutamanya mereka yang ada couple ataupun pakwa-makwa ni, pukul 12 malam diorang akan redeem RM1 untuk on the phone selama 1 jam. Pelajar ni call lah pakwa dia tepat pada pukul 12 malam. Kalau korang ada pengalaman hidup di hostel kan, pastinya korang takkan on the phone dalam bilik, sebabnya akan ramai kawan-kawan korang yang akan ganggu kau time on the phone. Jadinya dia ni pun selalunya akan on the phone dekat bangunan bawah hostel dia. Maksudnya dekat bangunan bawah tu terdapat satu bilik TV dan berdekatan dengan manajemen, di mana kawasan tu terdapat meja-meja batu dan kursi yang boleh kau duduk. Dia ni pun turun kat situ ataupun pergi kat tempat pot biasa dia on the phone. Macam biasa, dia turun kat tempat batu tu, duduk on the phone dengan pakwa dia. Macam biasalah kan, tengah on the phone dengan pakwa dia, mestilah orang kata dulu lah, zaman aku dulu selalu diorang guna baby, habi kan, bucuk-bucuk. Itu standard istilah-istilah couple yang selalu orang guna kan. Jadinya time dia tengah on the phone, dalam keadaan selalunya time dia on the phone tak adalah keadaan terlalu sunyi sangat, sebab ada je pelajar-pelajar lain yang duduk sekitar tu yang on the phone dengan pakwa dia, ada yang buat assignment dekat meja-meja batu tu. Jadinya dia pun call pada malam tersebut. Macam biasa, tak ada apa. Keesokan harinya, tepat pukul 12, dia turun lagi dekat area meja batu tu. Dia turun, dia on the phone lagi dengan pakwa dia tepat pukul 12. Macam biasa, sayang tu mesti ada. Jadinya dia tengah sedap bercerita lah, hari ni dia buat apa kan, kelas hari ni, assignment macam ni semua. Tengah-tengah on the phone ni, dia terpandang satu pokok. Pokok ni dia describe macam pokok palma. Aku pun tak pastilah pokok palma kan, sebab aku bukan pencinta pokok, so aku tak tahu pokok palma ni macam mana. Sorry lah kot. Dan ini dia ternampak satu kain putih dekat pokok palma ni tau. Nak katakan kain putih itu bergerak, tidak. Tapi dia
statik dekat situ dan seolah-olah macam benda tu tengah peluk pokok tersebut. Dia macam pandang tenung dan dia fikir dekat otak dia. Dan dia pun pandang kat pokok tersebut. Dan dia terfikir, nak kata hantu, bukan hantu, sebab tak ada muka, nampak kain je. Nak katakan pelajar sidai baju dekat pokok, tak mungkin. Mana mungkin orang sidai baju dekat pokok, sedangkan pihak manajemen dah sediakan ampaian untuk korang sidai-sidai baju tu. Jadinya dia pun dah macam muskil pandang benda. Jadinya dia pun pandang pokok tersebut dalam beberapa minit. Pandang benda tu. Tapi benda tu tak hilang, tak bergerak atau apa, memang statik dekat situ. Dia rasa macam dah pelik. Dia macam tak sedar hati dah malam tu. Ada macam tak kena malam ni. Jadinya dia pun bagi tahu kat power dia, B, I nak balik bilik malam ni. Kenapa? I rasa macam tak sedap badan. Jadi dia sambil dia on the phone tu pun, dia pun bergerak ke bilik dia. Dan Alhamdulillah, dia kata tak ada apa-apa pun berlaku malam tu. Dia rasa macam mungkin perasaan halusinasi dia, ataupun dia terlalu penat pada hari tersebut. Jadi ni dia pun menjalankan rutin harian dia sebagai seorang pelajar. Selang beberapa hari tu, dia balik pada kelas. Sebab hari tu ada kelas ganti lah. Macam kalau korang tahu, kadang-kadang live student IPTA ni kadang-kadang ada masa kita kena ganti kelas, di mana ada kelas-kelas yang lecture batalkan, so kita kena ganti. Jadinya hari tersebut jadual kelas dia sangat padat. Sampailah dia habis kelas dia tamat dalam sekitar lepas asar lah. Jadinya dia balik, masuk bilik lepas asar, tengah baring, tengah main phone sekejap, tengah balas chat power dia semua, dia pun tertidur. Dia tertidur selepas waktu asar. Korang pernah dengar tak nasihat orang tua, jangan tidur selepas asar? Jadi dia ni pun tertidur selepas asar. Tengah tidur dalam keadaan penat semua, tiba-tiba dia terbangun daripada tidur dia. Sebab apa dia terbangun? Masa dia tengah tidur, dia ada rasa something yang, orang kata kalau siapa yang pernah merasai pengalaman tidur selepas asar, nak sekitar berdekatan dengan waktu maghrib, korang akan mimpi yang benda pelik-pelik, atau kata mimpi mainan syaitan lah, iblis, macam tu. Jadinya tengah dia tidur, dia terbangun, dia ternampak seorang nenek tua berambut putih datang laju ke arah muka dia. Dan dia terkejut pada masa tu. Yelah, kau tengah sedap-sedap tidur, tiba-tiba kau terbangun sendiri. Bila kau celik mata tu, kau nampak wajah nenek tua dengan muka berkedut, dengan rambut putih tengah mengembang-ngembang macam aku yang mengembang, kan? Tengah mengembang, datang duduk ke hadapan muka kau. Dia tersentak dan dia pun tutup muka dia. Dan dia pun terkejut dan terus tutup dengan bantal muka dia. Dan dia istighfar lah banyak-banyak. Dia istighfar hadap benda tu hilang. Dan selepas dia buka bantal tu, dia nampak macam okey, dah tak ada dah benda tu. Benda tu hilang. Dia ingat kejadian itu terhenti di situ, tetapi dia silap. Hampir setiap hari pada waktu malam, dia tak boleh tidur kerana diganggu dengan nenek tua tu. Dia ceritakan lagi, setiap kali dia tidur pada waktu malam, dia akan terbangun dan nampak nenek tua itu berada di kepala, bahagian kepala dia ni. Senang cerita bahagian kepala ni. Ini kepala. Okey, ini katil dia. Katil ni dinding. So benda tu akan datang kat arah muka dia dengan laju. Seolah-olah macam, kalau kau tengok cerita Juon kan, dia merangkak macam tu kan. Lebih kurang macam tu lah dia datang terus. Hampir setiap hari dia kena benda yang sama. So dia berubat, jumpa ustaz-ustaz daripada Darul Shifah untuk berubat benda ni. Dan Alhamdulillah, selepas selang beberapa bulan, dia pulih daripada gangguan tersebut. Dan next semestanya, dia ambil keputusan untuk cari rumah sewa dan tak nak menginap di hostel yang diberikan oleh pihak IPTA ni. Itulah kisah pertama, kisah hostel di mana pelajar ini duduk. Kisah kedua ni aku ingin berceritakan kisah seorang pelajar yang belajar di sekolah asrama penuh di Sabah.
Aku tak nak mention nama sekolah ni, takut-takut nanti ada penonton yang takut nak belajar kat sekolah tu. Jadinya pelajar perempuan ni, dia duduk dekat asrama ni, dekat suatu hostel ni, macam biasa, rutin harian menjadi seorang pelajar. Dan dia pun selalunya tiap-tiap malam tidur macam biasa. Nak jadikan cerita, satu malam ini dia macam tak boleh tidur. Pejam-pejam mata, tak boleh lelap. Pejam-pejam mata, tak boleh lelap lagi. Dan dia rasa pada malam tu agak pelik. Dan di tengah pejam mata masa tu, hostel dia ataupun dom dia pada masa tu berdekatan dengan sebuah tandas yang tak digunakan lagi. Tandas ni sebelah dia so tandas ni betul-betul dekat dinding dia duduk, ataupun katil dia hampir dengan dinding dia lah. Dan tengah dia pejam mata kan, nak tidur kan malam tu, ambil mood tidur, dia ternampak satu benda terjuntai di bumbung dia pandang. Maksudnya macam ni, maksudnya macam ni, dia tengah tidur, ni atap bumbung dia, dia terbuka mata, ternampak satu benda yang terjuntai. Dan dia pun buatlah tangan macam ni kat mata, kesat mata yang nak tengok apa yang dipandang tu. Tak nampak, sebab dia sama. Dia pun kesatlah mata dia malam tu, tengoklah benda terjuntai tu. Nak pastikan apa benda objek yang terjuntai tu, tapi tak nampak. Selalunya dom akan tutup lampu dan korang takkan nampak dengan jelas lah. Selalunya ada lampu koridor sikit lah dekat depan dom korang kan. Dia pun pandang lah benda tu terjuntai, dan dia macam tak sedar hati. Jadi dia pun cubalah toleh ke kanan ni menghadap kawan dia. Dia tengah toleh, tengah pejam mata, tapi dalam hati kau pasti tak puas hati. Apa benda yang kau nampak tu, kau pasti akan nak macam jeling sikit kat atas. Dia nampak benda tu lagi terjuntai dekat atas bumbung dia. Dan dia pun malam tu rasa macam lain macam dah ni. Dia pun pergi ke katil sebelah dia. Dia pun kejut kawan dia. Mah. Kawan dia pun bangun dengan keadaan mamai. Kenapa ni? Aku nak tidur sebelah kau boleh? Dia pun duduk, cakap, boleh, tidur. Lepas tu dia pun tidurlah sebelah Ma ni. Tidur sebelah. Sambil tu Ma ni pun bisik dekat dia, engkau kena ke macam aku kena? Dah dia rasa macam, maksudnya Ma ni pun pernah kena apa yang dia rasa. Dan dia pun kata, aku kena apa yang aku kena ni. Dan tengah dia pun, kawan dia pun seorang lagi ni pusing muka dekat kawan dia. Dan dia pun cakap lah, kau nampak apa? Aku nampak ada something dekat atas bumbung. Dan kawan dia pada masa tu pun macam tak puas hati lah. Sebab before this pun kawan dia pernah nampak benda-benda macam ni. Tapi sebabkan apa yang dia alami tu, si Aisyah ni pun kena. Jadinya Aisyah dengan Mah ni pun berpakat untuk tengok apa benda tu. Jadi tengah mereka nak bangun, nak pandang atap yang apa benda yang terjuntai dekat atap tu. Mereka tengah nak bangun, nak pandang atap tu. Tiba-tiba diorang dengar seorang perempuan menyanyi pada waktu malam dengan, orang kata senang cerita, bahasa yang kau tak faham. Mungkin bahasa, aku pun tak tahu nak sebut, mungkin bahasa Filipin lah, sebab dengan Sabahan. Bahasa apa lagi, takkan bahasa Malaysia. Mungkin bahasa Filipin, kita tak tahu. Jadi pada malam tu, mereka berdua ni tengah nak bangun, nak siasat apa benda tu. Dia dengar nyanyi seorang nada perempuan yang, orang kata, mendayu dengan bahasa yang tak difahami oleh mereka berdua ni. Dan dia pelik. Mereka berdua ni pun pandang sama. Dia macam pelik lah. Yelah, malam-malam kau dengar perempuan menyanyi dengan kuat, suara merdu, mendayu-dayu lagi. Dan tak sedar hati, dia pun cuba mencari di mana punca suara tersebut. Jadinya dia pun terlupa yang perkara benda yang terjuntai tu. Dia pergi ke arah suara tersebut. Jadinya dia pun bangun, mereka berdua ni bangun daripada katil, pergi ke tingkap jendela diorang. Jadinya macam ni, katil diorang ni katil, so depan tu ada pintu untuk keluar dom, dan tingkap tu lah mereka mengintai.
Mereka berdua ni pun pergi ke tingkap tu dan intai siapa yang menyanyi malam tersebut. Masa dia buka tingkap tu, macam kalau korang tahu, selalunya sekolah akan pakai tingkap yang buka macam ni tau, bukan yang sliding tu. Yang tingkap tu buka, aku pun tak tahu nama tingkap tu. So masa diorang tengah buka tingkap tu, mereka ternampak satu susuk tubuh perempuan yang tengah duduk dekat koridor. Ataupun kalau korang tahu, kat koridor kita ada satu batu tu kan, batu untuk supaya kita tak jatuh bawah. Dia bertenggek duduk dekat situ sambil menyanyi. Dan dia pandang betul-betul. Korang nak tahu diorang nampak apa? Diorang nampak perempuan tanpa kepala sedang menyanyi. Dan paling peliknya, kepala tu perempuan tu tengah pegang dekat sini. Kepala ni kat sini ni, tapi dia menyanyi. Kalau aku jadi diorang, aku pun terkejut. Dan jadikan cerita pada malam tu, bila diorang ni nampak kepala tu sambil menyanyi menghadap terus ke arah dom diorang, diorang ni menjerit. Rupa-rupanya masa diorang ni menjerit, satu dom ni menjerit. Dan diorang baru tersedar, semua ahli ataupun semua pelajar yang duduk dalam dom tu rupanya sama-sama mengintai dekat tingkap tu siapa yang nyanyi pada malam tersebut. Dengan suasana riuh rendah ni, diorang pandang dan masing-masing menjerit. Berlaku histeria beberapa orang pada malam tersebut. Dan berlakulah histeria pada mulanya 3 orang daripada rakan dom diorang ni menjerit dan sebagainya. Lalu mereka ni pun, ketua bilik ni pun pergi mencari ustaz dan warden. Pada malam tersebut, hampir beberapa jam jugalah ustaz dan warden ni cuba untuk pulihkan pelajar-pelajar yang kena histeria. Asal seorang kena, lepas pulih seorang lagi kena. Asal seorang lagi kena, seorang lagi kena, sampai Abang Jamil mampus. Sampailah keesokan paginya, alhamdulillah semua pelajar kembali pulih. Dan start pada masa tersebutlah warden ataupun ustaz mengarahkan pelajar-pelajar perempuan ni untuk membaca Yasin selepas solat maghrib. Itulah kisah seram kedua yang diceritakan oleh penghuni hostel. So guys, itulah kisah seram kita pada malam ini. Dan kepada mereka yang ada kisah-kisah seram ataupun kisah yang kalau korang nak bercerita pada okay guys, itulah kisah seram pada malam ini. Kepada korang yang ingin apa pasal ni? Tak sampai. Okay guys, inilah kisah terakhir. Ya ilaha illallah. Okay guys, inilah kisah seram. Okay guys, itu saja kisah seram pada malam ni. Kepada korang yang ada kisah seram yang ingin dikongsikan kepada kami, just korang DM IG, FB ataupun email kami di Santai Chill. Okay, seperti biasa, jangan lupa like, share dan subscribe video kami. Bye bye. Kan senang.